Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina. Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Nawayna ta'alluma wa ta'alim wal naf'a wal intifa' wal mudhakarata wal tadhkir والإفادة والاستفادة والحث على التمسك بكتاب الله وبسنة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم والدعاء على الهدى والدلالة على الخير ابتغاء وجه الله ومرضاته وقربه وثوابه. Marilah sama-sama dalam kita mendengar sedikit sebanyak nasihat daripada pengajian kita pada hari ini, kita perbaharui niat kita agar Allah Subhanahu wa taala memberikan keridaan-Nya, memberikan taufik dan hidayahnya kepada kita dalam lebih-lebih lagi dalam kita insya-Allah akan membahaskan sikit sebanyak daripada ayat-ayat Al-Quran, daripada kitab pelita Al-Quran karangan almarhum Ustaz Abdillah Ahmad Al-Jufri rahimahullah. Semoga Allah Taala memberikan cahaya daripada ayat Al-Quran ke dalam hati kita dan menjadikan kita ahlul Quran, menjadikan kita orang yang cintakan Al-Quran, lebih-lebih lagi dekatnya masuk bulan Ramadan. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan taufik hidayahnya, kebaikan dan akhirat kepada diri kita, ahli keluarga kita. Amin ya rabbal alamin. InsyaAllah sesi pada kali ini saya teruskan daripada perbahasan kuliah Maghrib dan Isyak yang biasa kita adakan di Masjid Istighfar setiap hari Rabu selepas Maghrib hingga selepas Isyak, yang mana kita bahaskan beberapa ayat Al-Quran daripada juzuk ammah, dan kita gunakan kitab pelita Al-Quran kalangan guru kita almarhum Ustaz Abdillah Ahmad Al-Jufri. Semoga dengan kita memutalaah kitab-kitab ini menjadi penyambung antara kita dan guru-guru kita, yang mana kita sudah sampai ke surah Al-Balad. Kalau mungkin siapa yang ada mushaf dan sebagainya ingin mengikuti surah ini, dipersilakan, ahlan wa sahlan. InsyaAllah saya akan bacakan dulu surah Al-Balad ini, ayat-ayatnya. Kemudian kita akan ambil sedikit sebanyaklah huraian yang mungkin kita dapat kupaskanlah pada hari ini. Semoga Allah Ta'ala mudahkan segala usaha-usaha yang baik ini. Amin. A'udhu billahi minasyaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. La uqsimu bihadzal balad وأنت حل بهذا البلد ووالد وما ولد لقد خلقنا الإنسان في كبد أيحسب أن لن يقدر عليه أحد يقول أهلكت مالا لبدا أيحسب أن لم يره أحد ألم نجعل له عينين ولسانا وشفتين وهديناه النجدين فلاقتحم العقبة وما أدراك ما العقبة فك رقبة أو إطعام في يوم ذي مسغبة يتيما ذا مقربة أو مسكينا ذا متربة ثم كان من الذين آمنوا وتواصوا بالصبر وتواصوا بالمرحمة أولئك أصحاب الميمنة والذين كفروا بآياتنا هم أصحاب المشأمة عليهم نار مؤصدة. Sadaqallahul azim. Ya, ini yang bermaksud dengan nama Allah Subhanahu wa taala yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Aku bersumpah dengan negeri ini sedang engkau bermukim di negeri ini, dan aku bersumpah dengan bapa dan anaknya, sesungguhnya kami jadikan manusia dalam kepayahan. Adakah dia menyangka tiada siapa yang menguasai dirinya? Dia berkata, aku telah habiskan harta yang banyak. Adakah dia menyangka tiada siapa yang melihatnya? Bukankah kami jadikan baginya dua mata dan lidah serta dua bibir, dan kami tunjuki dia dua jalan, tetapi dia tidak menempuh Aqabah.
Tahukah kamu apa itu aqabah? Iaitu memerdekakan hamba atau memberi makan pada hari kelaparan kepada anak yatim yang dekat atau kepada orang miskin yang sangat papa. Kemudian dia memasuki golongan mereka yang beriman serta berpesan-pesan kepada kesabaran dan berpesan-pesan kepada berkasih-kasihan. Mereka itulah puak yang kanan, dan mereka yang tidak beriman dengan tanda-tanda keterangan kami, mereka itulah puak yang celaka. Atas mereka neraka yang tertutup. Sedikit huraian tentang surah ini, maklumat umum. Surah ini dinamakan surah Al-Balad. Al-Balad dalam bahasa Arab yakni boleh bermaksud negeri atau negara. Yang dimaksudkan di sini Al-Balad yakni kota Mekah. Mengandungi 20 ayat dan diturunkan di negeri Mekah. Ini dalam surah ini Allah Subhanahu Wa Taala bersumpah dengan negeri Mekah dan setiap bapa dan anaknya bahawa Allah Taala menjadikan manusia di dalam kesusahan. Tetapi manusia yang bersifat sombong dengan harta kekayaan, dia menyangka tiada siapa yang dapat menguasainya. Tiada siapa yang melihat segala kesalahannya. Padahal Allah Subhanahu Wa Taala yang memberinya panca indera seperti mata, lidah, bibir dan sebagainya. Tetapi melihat tetap yang sebagai, dan Allah Taala yang memberikan mata, lidah, bibir dan sebagainya tetap melihat kepadanya. Bukankah baik kalau dia berusaha menyelamatkan dirinya daripada neraka dengan membuat kebaikan, memerdekakan hamba, bersedekah serta beriman dan beramal soleh supaya dia tergolong di dalam golongan ahli syurga. Sedang orang yang kafir itu dengan keterangan-keterangan Allah adalah orang yang celaka kerana dia akan dimasuki ke dalam neraka yang tertutup, dilingkupi oleh api daripada segenap penjuru. Jadi kalau kita lihat di sini seperti mana perbahasan-perbahasan dalam surah-surah yang ada dalam juzuk amma ini, kebanyakannya adalah surah Makkiyah. Kalau kita lihat surah Makkiyah, di antara tema perbahasannya adalah terkait dengan keimanan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan kalau kita lihat surah-surah Makkiyah ini juga surah-surahnya pendek, membicarakan tentang keimanan kepada, membicarakan tentang hari akhirat, membicarakan tentang akhlak, membicarakan tentang adab-adab dan sebagainya. Kalau kita lihat di sini, di antara sifat-sifat yang baik atau sifat-sifat yang buruk di sini disebutkan dalam surah ini. Kalau kita lihat Allah Subhanahu Wa Taala dalam surah Al-Balad ini memulakan dengan sumpahannya. Dan apabila kita melihat dalam kitab-kitab tafsir bahawa Allah Subhanahu Wa Taala itu apabila bersumpah dengan sesuatu makhluk atau di satu tempat atau sesiapa saja, itu menunjukkan bahawa perkara tersebut mempunyai nilai yang besar di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Di antaranya kalau kita lihat dalam surah Amma, banyak kita lihat seperti Allah Taala bersumpah dengan matahari, wasyamsi wa duhaha wal qamari idza talaha. Allah Taala bersumpah matahari dengan bulan, dan banyak lagi sumpahan-sumpahan yang lain yang kalau kita kaji surah-surah juzuk amma ini dimulakan dengan sumpahan tersebut. Kalau kita lihat dalam ayat pertama dalam surah Al-Balad ini, Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, la uqsimu bihadzal balad. Kalau orang yang mungkin biasa belajar bahasa Arab, mungkin la itu bermaksud tidak. Jadi di sini ulama membahaskan apa yang dimaksudkan dengan la di sini. Ada yang mengatakan la ini sebagai permulaan untuk sumpahan. Jadi di situ ingin menetapkan sumpahan, Allah Taala mengatakan la. Jadi ada juga para ulama mengatakan bahawa la di sini ibarat Allah Taala mengatakan tidak kepada orang-orang yang tidak beriman atau orang-orang yang menolak bukti-bukti yang ditunjukkan oleh baginda sallallahu alaihi wasallam, lalu dikatakan kepada mereka dengan kata-kata, lalu mereka mengatakan baginda dengan kata-kata yang tidak sepatutnya, maka dijawab dengan la, bukan seperti apa yang kamu katakan. Kemudian uqsimu, aku bersumpah bihadzal balad. Ada yang mengatakan begitu. Jadi tidak kiralah di sini la uqsimu, la itu sebagai permulaan untuk sumpahan, atau la itu sebagai Allah Subhanahu Wa Taala menafikan kata-kata orang-orang yang mengatakan perkara-perkara yang tidak benar terhadap Allah Subhanahu Wa Taala, terhadap Nabi sallallahu alaihi wasallam. Di sini
Allah Subhanahu Wa Taala mengatakan la uqsimu. Di situ kalau kita lihat dalam bahasa Arab, sumpah itu digunakan dalam ada beberapa istilah. Di sini uqsimu. Ini uqsimu, perkataan qasam ini sumpahan kepada orang yang benar-benar. Kalau dia sumpah dan dia tahu apa yang disumpah itu benar, maka digunakan uqsimu. Kadang-kadang dalam Al-Quran orang yang bersumpah ada juga dikatakan halafa. Halafa pun maksudnya bersumpah. Tapi biasanya perkataan halafa ini sumpahan kalau orang yang sumpah dengan sumpahan yang bohong. Contohnya orang mengatakan wallahi saya begitu, wallahi saya tahu begini, tapi hanya sumpahan bohong. Kerana itu Allah Taala mengatakan wala tuti' kulla halafin mahin. Janganlah kau mentaati kulla halaf, orang yang suka bersumpah tapi sumpahnya bohong. Mahin, orang yang hina. Kerana sumpahannya bohong. Di sini Allah Ta'ala bersumpah dengan perkataan la uqsimu, maksudnya aku benar-benar bersumpah bihadzal balad, dengan kota ini. Allah Ta'ala tidak menyebutkan nama kota ini, tapi para ulama mengatakan hadzal balad kerana di situ didatangkan dengan alif lam al-balad. Jadi perbahasannya di situ dikatakan bahawa maksud yang dimaksudkan dalam hadzal balad ini adalah kota ini, yakni kota Mekah yang Allah Subhanahu Wa Ta'ala berikan kepadanya banyak kemuliaan. Kerana itu dinamakan Makkatul Mukarramah, kerana diberikan banyak kemuliaan kota Mekah ini. Kalau nak dibahaskan saja kelebihan kota Mekah ini, masya-Allah, tidak habis satu perbahasan untuk kita nak bahaskan kelebihan kota Mekah ini. Namun Allah Subhanahu Wa Taala ingin mengingatkan kepada orang Quraisy betapa mereka ini Allah Taala memberikan nikmat untuk berada di tempat yang mana kota Mekah itu adalah ibarat pusat bagi semua orang Arab ketika itu. Lebih-lebih lagi apabila datang musim haji, semoga Allah Ta'ala memudahkan urusan kita, umat Islam semua. Diberikan kita peluang untuk melakukan umrah kembali. Semoga tahun ini haji dapat dimudahkan untuk kita sama-sama dapat haji. Di situ Allah Ta'ala memberikan sumpahannya kerana kelebihan kota Mekah ini. Sehingga kan solat di Masjidil Haram itu nak dibandingkan dengan solat-solat di tempat lain ibarat 100,000 ganda, digandakan solat apabila kita solat di Masjidil Haram. Begitulah kelebihan kota Mekah yang Allah Subhanahu Wa Taala haramkan untuk orang berperang di sana, untuk melakukan perkara-perkara yang seperti membunuh haiwan-haiwan yang contohnya burung-burung atau haiwan yang tidak mengganggu dan sebagainya, tidak boleh. Kita tak boleh potong pokok-pokok di Mekah dengan suka hati begitu. Jadi begitu Allah Subhanahu Wa Taala memberikan keutamaan bagi kota Mekah. Kemudian kota Mekah terletak Baitullah di situ. Kemudian ada tempatnya sa'i dan sa'i Safa Marwah. Kemudian di sekeliling Masjidil Haram tempat-tempat mustajabnya doa, maqam Nabi Ibrahim, Bi'ir Zamzam, Telaga Zamzam dan sebagainya. Itu semua adalah kelebihan kota Mekah. Sehingga tentera Abraha yang datang untuk menyerang kota Mekah dengan tentera bergajah, itu Allah Subhanahu Wa Taala menyelamatkan kota Mekah. Jadi semoga Allah Subhanahu Wa Taala seperti mana menyelamatkan kota Mekah apabila datangnya Abraha, Allah Taala selamatkan kota Mekah, kota Madinah dan semualah tempat-tempat yang lain daripada penyakit dan wabak-wabak yang kita sedang hadapi ini. Kemudian dikatakan Mekah juga adalah kawasan yang aman, iaitu kawasan yang haram untuk dicerobohi, kawasan yang haram untuk dilakukan peperangan, pergaduhan dan sebagainya. Kerana orang Arab itu apabila ingin perang, dia tidak akan perang di dalam kota Mekah, dia keluar daripada kota Mekah. Kerana itu ada namanya tempat yang haram seperti kota Mekah. Ada namanya bulan yang haram, seperti yang baru lepas, bulan Rajab, bulan haram. Kemudian nanti Zulqaidah, Zulhijjah, Muharram, itu juga bulan-bulan haram. Jadi di sini kota yang diharamkan adalah kota Mekah untuk berlaku peperangan dan sebagainya. Kemudian dikatakan kelebihan kota Mekah dia menjadi tempat tumpuan orang Arab berkumpul musim haji, berdagang, bertukar-tukar syair, mengenali antara satu dan yang lain, mengambil manfaat daripada satu yang lain. Begitulah kelebihan kota Mekah. Di Mekah juga terdapat tempat yang mana upacara penting-penting seperti haji, umrah dan sebagainya telah kita sebutkan. Jadi Allah Subhanahu Wa Taala mengingatkan kita tentang kepentingan kota Mekah. Dan alhamdulillah apabila berlaku
peristiwa seperti COVID dan sebagainya ini, kita lebih meletakkan kepentingan untuk berziarah, kalau dapat diberikan umrah dan sebagainya. Alhamdulillah, berapa banyak di antara kita yang mungkin Allah Ta'ala berikan dia murah rezeki dan sebagainya, yang difikirnya hanya untuk menjelajah dunia kecuali kota Mekah. Nak pergi ke Paris, pergi ke London, pergi ke Amerika, pergi ke mana-mana saja untuk apa? Untuk berjalan-jalan, tapi tidak pernah ada dalam benaknya untuk menziarahi kota Mekah. Kota Mekah adalah kota yang istimewa, yang mana Allah Subhanahu Wa Taala meletakkan doanya Nabi Ibrahim. Berkatnya doa Nabi Ibrahim, wa'adzin fin nasi bil hajj, maka serulah manusia untuk tunaikan haji. Yang mana kalau kita lihat kota Mekah itu, orang yang ke sana bukan untuk berhibur dan sebagainya, tapi hati manusia apabila sampai ke sana, masya-Allah, menjadi lembut melihat Kaabah, melihat keadaannya dan sebagainya. Begitulah kelebihan kota Mekah yang Allah Ta'ala bersumpah di sini. Jadi di sini menunjukkan tentang kemuliaan tempat tersebut. La uqsimu bihadzal balad. Ya, ini Allah Ta'ala mengatakan, aku bersumpah dengan negeri ini, yakni kota Mekah. Kemudian ayat yang kedua, Allah Subhanahu Wa Ta'ala menegaskan bahawa wa anta hillum bihadzal balad, yakni wa anta. Dalam bahasa Arab, anta ini maksudnya kamu. Jadi di sini kamu ini ditujukan kepada siapa? Ayat ini dikatakan ditujukan kepada Nabi SAW. Wa anta, kamu wahai Muhammad SAW, hillun bihadzal balad. Di sini perkataan hillun ini ada beberapa makna. Jadi di sini kadang-kadang apabila kita mempelajari ayat Al-Quran dan sebagainya, kita tidak boleh mentafsirkan hanya dengan mentarjemah sahaja. Kerana kadang-kadang perkataan bahasa Arab ini mempunyai banyak-banyak makna. Hillun ini ada beberapa makna. Di sini Al-Ustaz Abdillah menukilkan beberapa makna hillun. Yang pertama, hil bermakna bermukim. Anta hillun ay anta muqim. Kamu ini bermukim, duduk di Mekah. Jadi Allah SWT ingin mengatakan bahawa Nabi SAW itu hillun, yakni bermukim di Mekah. Dia ini orang Mekah, kan? Lahirnya di Mekah, kemudian besarnya, kemudian kehidupannya semua di Mekah. Jadi kalau kita lihat di situ, bermakna ayat itu bermaksud aku bersumpah dengan negeri ini, yakni negeri Mekah, sedang engkau bermukim padanya. Maksudnya di sini Mekah ini sudah mulia, ditambah dengan seorang Nabi yang mulia, tambah mulia lagi. Jadi di sini dua kemuliaan. Kemuliaan Mekah itu sebagai kota yang suci, kemudian dengan Nabi sebaik-baik Nabi berada di situ, itu sudah ada dua kemuliaan yang ada ketika itu. Jadi ini menunjukkan kemuliaan tempat dan kemuliaan orang. Di situ ada waktu-waktu yang mulia, tempat-tempat yang mulia, insan-insan yang mulia, amalan-amalan yang mulia. Jadi hendaklah kita tahu apakah atau tempat-tempat yang mulia, orang-orang yang mulia, amalan-amalan yang mulia, waktu-waktu yang mulia. Kerana apa? Bila kita tahu kelebihan-kelebihan perkara-perkara ini, kita akan mendapatkan kebaikan yang banyak dengan kita mengetahui kemuliaan sesuatu perkara. Kemudian al-hillun juga boleh bermaksud bermakna halal, yakni tidak terlarang. Jadi bermaksud ayat ini bunyinya seperti ini. Jadi makna ayat itu, aku bersumpah dengan negeri ini, yakni negeri Mekah, sedang engkau adalah halal di dalamnya, yakni ketika engkau memasukinya dengan angkatan perang, sedang negeri ini tidak diharuskan berperang. Maksudnya Allah Ta'ala menghalalkan Nabi SAW ketika pembukaan kota Mekah untuk masuk walaupun dalam peperangan. Walaupun kalau kita lihat dalam sejarah pembukaan kota Mekah itu tidak berlaku peperangan, tapi di sini Allah Ta'ala mengatakan wa anta hillun, kamu ini diberikan izin halal apabila kamu masuk kota Mekah, hatta walau perlu untuk perang. Tapi di situ tidak berlaku peperangan kalau kita lihat sejarah dalam pembukaan kota Mekah. Hillun juga boleh bermakna halal, yang maksud tidak dihormati. Maksudnya engkau ni orang menghalalkan maruah engkau, orang menghalalkan darah engkau, begitu. Jadi ayat ini bermaksud aku bersumpah dengan negeri Mekah sedang engkau tidak dihormati di dalamnya. Manusia musyrikin ketika itu mereka itu menghormati negeri Mekah, tapi mereka tidak menghormati kamu.
Mereka menganggapnya negeri yang suci sebagaimana semestinya, tetapi sayang sekali mengapa engkau mereka sia-siakan, engkau tidak dihormati. Begitu. Jadi hillun ini boleh bermaksud, boleh kita cakap boleh bermaksud semualah. Kan Nabi SAW hillun itu dia bermukim di Mekah. Nabi SAW hillun itu dibenarkan masuk ke Mekah dan tidak terlarang apabila pembukaan kota Mekah. Kemudian yang ketiga, hillun juga boleh bermaksud bahawa mereka menganggap Rasulullah SAW ini halal untuk mereka lakukan apa sahaja yang mereka ingin lakukan. Jadi semua ini maksudnya boleh. Jadi la uqsimu bihadzal balad, Allah Ta'ala memberikan sumpahnya kepada negeri yang mulia, yakni negeri Mekah. Kedua, Allah Ta'ala menyebutkan tentang kemuliaan Rasulullah SAW apabila disebutkan wa anta hillun bihadzal balad, yakni engkau ini bermukim di negeri ini, negeri Mekah ini, ataupun dengan maksud-maksud yang telah kita bahaskan tadi. Kemudian selepas Allah Ta'ala bersumpah dengan kota Mekah, bersumpah dengan baginda sallallahu alaihi wasallam yang berada di kota Mekah, Allah Ta'ala menyebutkan wa walidin wa ma walad, iaitu Allah Ta'ala bersumpah dengan bapa dan anaknya. Di sini para ulama membahaskan apakah beza perkataan walid. Walid ini digunakan maksud bapa lah, atau perkataan ab. Kan biasa orang, kalau orang Melayu mungkin panggil ayahnya kan abah dan sebagainya, itu juga sebenarnya sebutan orang Arab, ab dan sebagainya. Di sini para ulama mengatakan bahawa perkataan walid ini biasa digunakan kalau itu anak kandung, anak yang direct daripada anak dan bapaknya, itu diistilahkan dalam Al-Quran biasanya digunakan walid. Tapi kalau contoh ab atau itu lebih umum. Boleh menjadi bapa kandung atau mak kandung, ataupun boleh jadi nenek, datuk, orang yang keturunan dan sebagainya. Contoh dalam istilah kita ada ummahatul mukminin, ibu kepada orang-orang mukmin. Tapi tak bermakna mereka itu melahirkan kita, tapi ibu dari sudut dihormati, ibu dari sudut pangkatnya seperti ibu kita, begitu. Jadi di situ kita perlu faham beberapa istilah yang digunakan oleh Al-Quran, digunakan oleh orang Arab ketika itu dan sebagainya. Jadi kalau perkataan walid wa ma walad ini terus terkait, iaitu bapa dan juga anak kandungnya. Walidin wa ma walad. Dikatakan Allah SWT bersumpah dengan bapa dan anaknya. Ada berbagai pendapat ahli tafsir, bapa dan anaknya itu apa yang dimaksudkan. Dikatakan Ibnu Jarir At-Tabari, mufassir Ibn Jarir At-Tabari, sahib kitab tafsir Tabari fi ayil Quran. Allahumma salli ala Muhammad. Lupa pula saya nama kitabnya, tafsir Imam At-Tabari fi ta'wili ayil Quran. Saya ingat yang belakang lah, depan dia terlupa. Iaitu dikatakan dia telah memilih penafsiran yang umum, iaitu tiap-tiap bapa dan anaknya. Maksudnya Allah Subhanahu Wa Taala bersumpah dengan kejadian manusia dan binatang yang beranak pinak dari masa ke semasa untuk menghuni bumi ini. Jadi di sini Imam Tabari menunjukkan bahawa Allah Ta'ala bersumpah, selepas bersumpah dengan kota Mekah, Allah Ta'ala bersumpah dengan Nabi SAW, Allah Ta'ala bersumpah dengan setiap bapa dan anak. Tidak kira lah manusia, binatang, haiwan dan sebagainya. Ini semua termasuk dalam wawalidin wa mawalad. Ada juga para mufassirin yang lain mengatakan wawalidin wa mawalad yakni Nabi Ibrahim, walid. Yang dimaksudkan dengan walid ini yakni Nabi Ibrahim. Wa ma walad yakni Nabi Ismail dan zuriatnya. Mungkin kerana kaitan ayat ini sedang menceritakan tentang kota Mekah dan juga dengan Nabi SAW, yang mana kota Mekah adalah yang mana Nabi Ibrahim mendirikan kembali Kaabah ketika Kaabah itu sudah tertimbus ketika taufannya pada zaman Nabi Nuh, kemudian Nabi Ibrahim mendirikan Kaabah kembali. Jadi mungkin kaitannya begitu, kerana tempatnya dihidupkan kembali oleh zuriatnya Nabi Ibrahim, yakni Nabi Ismail. Maka di sini ada para ulama mengaitkan bahawa walid wa walad yakni Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail.
Dan ada juga yang mengatakan wawalin wa walad, yakni Nabi Adam dan zuriat-zuriatnya. Dia tak kiralah wawalin wa walad nak diambil secara umum mutlak atau nak diambil secara khusus, yang dimaksudkan Nabi Ibrahim dan sebagainya. Ini menunjukkan kepentingan hubungan antara bapa dan anak, walidin wa mawalad. Ini kepentingan dia lah. Di sini diisyaratkan. Sama juga kalau kita lihat di sini, Allah Ta'ala seakan-akan menegur orang-orang Quraisy kepada Nabi SAW. Bukankah Nabi SAW ini ibarat anak yatim? Kamu ini ibarat yang menjaganya, yang sepatutnya kamu menjaganya, kan? Ibarat menjaga sebagai bapanya. Tapi kamu biarkan saja begitu. Di sini Allah Ta'ala bersumpah dengan setiap bapa dan anaknya. Begitulah Nabi SAW. Jadi di sini perkataan wawalin wa mawalad ni mungkin boleh membawa kita untuk sikit sebanyaklah bertafakur, berfikir hubungan kita dan anak-anak kita. Dan mungkin dalam suasana kita diuji oleh Allah SWT dengan COVID dan sebagainya, mungkin kita perlu duduk di rumah, kuarantin atau LOA, leave of absence dan sebagainya, kita perlu di rumah dan sebagainya. Gunakan peluang ini untuk kita perbaiki, kerana Allah Subhanahu Wa Taala telah sebutkan di sini walidin wa mawalad, kepentingan walid, bapa, dan juga wa mawalad, dan anak-anaknya. Begitu. Kemudian Allah selepas bersumpah dengan 3 perkara ini, Allah Subhanahu Wa Taala mengingatkan kita tentang kenapa Allah Ta'ala meletakkan 3 sumpahan ini, iaitu dengan jawapannya, yakni laqad khalaqnal insana fi kabad, yakni sesungguhnya kami jadikan manusia dalam kepayahan. Ini adalah jawapan bagi sumpahan-sumpahan tadi. Jadi apabila Allah Subhanahu Wa Ta'ala telah bersumpah dengan 3 perkara tersebut, kenapa Allah Ta'ala bersumpah dengan 3 perkara tersebut? Ingin nak memberitahu kepada manusia bahawa laqad khalaqna, dan telah kami ciptakan, yakni al-insan, manusia, la fi kabad. Laqad khalaqnal insana fi kabad, dan kami telah ciptakan manusia dalam kepayahan. Kalau kita boleh duduk sejenak berfikir tentang ayat ini, sudah memadai. Kerana apabila kita faham ayat ini, bila kita ditimpa kesusahan, memang itulah yang Allah Subhanahu Wa Taala sebutkan di dalam Al-Quran. Kepayahan adalah asam garam kehidupan. Jangan pernah fikir untuk hidup senang tanpa ada ujian. Kerana itu bukan matlamat kita diciptakan. Allah sendiri sebutkan di dalam Al-Quran, laqad khalaqnal insana fi kabad. Kalau nak di sudut perbahasan agak panjang jugalah, dari sudut bahasa kabad dan kabid dan sebagainya. Itu nanti boleh kita bahaskan, tapi di sini untuk permulaan ayat ni boleh kita gunakan untuk kita bertafakur. Kenapa manusia diciptakan dalam keadaan kabad? Sebagian ulama mengatakan manusia ini daripada awalnya kabad. Kan kalau kita tengok sains, betapa bila maninya seorang lelaki itu masuk ke dalam rahimnya wanita, kemudian sperma yang akan berlumba-lumba untuk masuk ke telurnya wanita tersebut, itu sudah kabad, kepayahan. Dan dalam berapa million sperma yang ada, yang masuk 1 atau berapalah begitu. Jadi kalau lihat di kajian sains, itu permulaannya sudah kabad, sudah penuh kepayahan. Kemudian ibunya mengandungnya dalam keadaan kabad, kepayahan mengandung dia. Dia juga dalam rahim ibunya kabad, dalam kepayahan. Kemudian macam mana tak kepayahan, keluarnya nangis, kan? Bayi keluarnya nangis. Jadi begitu. Dalam nangisnya itu kepayahan. Kemudian daripada kecil, tahunya hanya minum susu, tak mampu untuk menguruskan dirinya, kabad, kepayahan lagi. Kecil belajar nak jalan, jatuh, belajar jalan jatuh, kabad, susah lagi. Jadi kehidupan kita ini adalah kehidupan penuh dengan cabaran. Manusia akan menjadi manusia apabila dia belajar untuk melihat cabaran itu, dan kemudian
berusaha untuk mengatasi cabaran-cabaran yang dia lalui dalam kehidupannya. Kemudian kalau kita sudah boleh bercakap, kabat lagi, sudah sambung belajar, masuk sekolah, penat, dan kemudian sudah habis belajar, kahwin, keluarga, penat lagi, kepayahan lagi. Kalau kepayahannya habis, selalu orang cakap tak apalah, nanti kalau dah masuk kubur kita boleh rehat. Kalau rehat, masuk kubur, disoal, dengan na'udzubillah dan sebagainya, kabat lagi. Kemudian hari kiamat dibangkitkan dengan amalan, ditimbang, kabat lagi. Kepayahan atas kepayahan atas kepayahan. Begitulah manusia. Bukan maksudnya Allah Subhanahu Wa Taala ingin memberatkan kepada kita. Namun Allah Subhanahu Wa Taala ingin mengingatkan bahawa manusia jangan pernah rasa angkuh, jangan pernah rasa sombong, bahawa kehidupan ini begitu. Orang yang kaya pun pasti ada kesusahannya. Kan? Tak tanyalah. Hatta mungkin kalau kita cakap sekarang ni, contohlah kita cakap sultan yang paling kaya, raja yang paling kaya pun sekarang ni kabat, kan, dalam keadaan susah. Kenapa? Rakyatnya sekarang perlu dijaga daripada masalah, daripada ni dan sebagainya. Kalau tak dia takut, dia nak turun ke padang pun dia takut. Takut jangkit, takut sakit, takut hilang hartanya, takut dan sebagainya. Jadi manusia ini sebenarnya kehidupannya ni penuh kepayahan. Yang Allah Subhanahu Wa Taala inginkan daripada kita adalah apa? Untuk kita sering bergantung kepadanya. Kerana itu kita dituntut untuk berzikir. Di antara zikirnya la haula wala quwwata illa billah. Yang para ulama mengatakan la haula, kita tidak mempunyai kekuatan untuk haul, menolak kemudaratan. Wala quwwata, kita juga tidak ada kekuatan untuk mendapatkan manfaat illa billah, dengan izin Allah Subhanahu wa Taala. Jadi kerana bila kita faham perkataan itu, la haula wala quwwata illa billah, kita jadi orang yang bergantung kepada orang yang kuat. Kalau kita bergantung kepada orang yang kuat, kita jadi confidence, kita ada semangat, atau kita ada jati diri. Kalau kita duduk dengan orang yang kita tahu boleh selamat kita dan sebagainya. Apalagi kalau kita dengan Allah Subhanahu Wa Taala, kita tahu Allah Subhanahu Wa Taala ada, Allah Subhanahu Wa Taala akan menjaga kita, Allah Subhanahu Wa Taala memelihara kita. Na'udzubillah kalau dijangkiti pun penyakit, na'udzubillah, selepas diusahakan dan sebagainya, tetap kita menjadi orang yang tenang. Kerana apa? Kerana Allah Subhanahu Wa Taala sudah sebutkan di sini bahawa manusia ini hidupnya dalam kepayahan, hanya bergantung kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Allah lah yang akan memudahkan urusan kita. Dalam surah yang kita pernah bahaskan, surah Ad-Duha, inna ma'al usri yusra, iaitu pada setiap kesusahan ada kemudahan. Jadi begitulah Allah Subhanahu Wa Taala menjadikan kita di dalam kehidupan ini terus diuji. Kerana begitu, manusia ini perlu diuji. Kalau dikatakan ujian itu ibarat garam. Kalau makanan tak ada garam, itu tidak ada rasa. Begitulah kehidupan tanpa ujian juga tidak ada makna. Manusia mencari makna kehidupan. Sebenarnya makna kehidupan bukanlah hidup senang, mewah dan sebagainya. Makna kehidupan adalah kita dapat memahami apa yang berlaku, dan apa yang berlaku itu menjadikan kita insan yang mendekatkan diri dan mengingatkan kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. InsyaAllah kalau diberikan peluang yang lain, insyaAllah kita akan sambung perbahasan walaqad khalaqnal insana fi kabad ini dengan lebih lanjut lagi. Wallahu taala a'lam. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.